Okey, kita mula kelas kita ya. Sekejap saya share dulu. Okey, awak nampak kan soalan dia? Senaraikan apa yang telah awak belajar bersama dengan Cikgu Faslina minggu lepas. Okey, awak letak dekat ruangan chat. Apa yang awak belajar dah minggu lepas. Type dekat ruangan chat tu. Kuadratik, graf, fungsi kuadratik. Lagi apa lagi awak dah belajar? Ini yang jawab ni. Ungkapan dan fungsi kuadratik. Fungsi. Fungsi kuadratik. Semua jawab fungsi. Punca. Dah ni ke punca? Dah belajar cara dapat punca? Yang jawab punca ni? Muhammad Faras Hadif. Dia jawab punca tu tadi. Dah belajar ya cara cari punca. Senyum mata. Beza persamaan kuadratik, ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik dan punca ungkapan kuadratik. Okay. Titik maksimum, titik maksimum dengan titik maksimum. Titik maksimum dengan titik minimum. Okay, senyum masa. Ajar graf minimum dengan maksimum. Okay, minimum. Alright. Okay. Dah jawab dah semua dekat situ. Okay, next. Okay, saya nak awak tengok graf tu. Dua graf tu. Okay, tengok dua graf tu. Cuba awak bandingkan dua graf tu. Okay, bandingkan dua graf ni. Okay, bandingkan dua graf. Graf yang lengkuk dia ni lebar dengan graf yang lengkuk dia ni kecil je lengkuk dia. Okay, awak rasa apa yang menyebabkan lengkuk ni besar, lengkuk ni kecil? Awak rasa? Awak rasa antara dua graf ni, kenapa yang ini lengkuk dia ni lebar dengan yang ini kecil je dia punya lengkuk dia. Okay, harap jawab X dia lain. X dia lain. Apa maksud X dia tu lain? Farhana jawab, semakin banyak objek, semakin lebar graf. Semakin banyak objek, semakin lebar graf dia. Okay. Kecerunan dia berbeza. Kecerunan dia berbeza. Dan perbezaan bilangan objek dia. Nilai A. Lagi. Objek. Objek masa awak titik-titik pada apa di atas graf kan. Objek tu. Sekejap. Kenapa tak guna MOE? Ada yang tak guna email MOE. Okey. Okay, kalau awak tengok graf, okay, sebab kita, let's go. Okay. Kalau kita tengok pada graf ni, okay, pada graf pula. Okay, kalau kita tengok pada tajuk, okay, pada tajuk dia, kesan perubahan nilai ABC terhadap graf fungsi. Okay, bila kita dah lukis graf, ni, persamaan ataupun ungkapan yang dia bagi dalam soalan tu automatik dia akan jadi fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik sebab dia ada kuasa 2. Okay, kalau dia tak ada kuasa 2, okay, cakap kat sini kan, dia ada kuasa 2 dekat sini. Kalau tak ada kuasa 2, dia bukan kuadratik. Okay, kuadratik dia mesti kuasa 2. Bila kita nak lukis graf, kita kena guna fungsi kuadratik. Okay, untuk fungsi kuadratik dekat depan ni sama ada dia fx ke gx ke hx ke, okay, tak kisah. Apa-apa. Okay, apa-apa janji dalam bracket dia tu mesti ada x.
Jadi saya tanya apa beza dia kan? Beza dua graf ni. Kenapa yang ni besar? Kenapa yang ini kecil? Okey, kita tengok pada A dia. Okey, pada nilai A. Okey, yang pertama A dia 0.8. Yang kedua A dia 3.2. Okey, yang pertama A dia 0.8. Yang kedua ni A dia 3.2. So maksud dia dekat sini, graf ni dia besar, bukaan dia besar kalau A dia kecil. Nilai A dia tu kecil. Mana datang nilai A ni? Nilai A, nombor yang berada di hadapan X kuasa 2. Nilai A, nombor yang berada di hadapan X kuasa 2. Kalau A dia kecil, nombor dia kecil, bukaan graf dia besar. Kalau A dia besar, nilai dia besar, bukaan graf dia akan jadi kecil. So tadi ada kawan kamu yang jawab nilai A. Siapa tadi? Min Khadijah dengan Durgashini. Dia jawab nilai A yang berbeza. Jadi bila awak tengok graf, awak kena ingatlah bila tengok graf ni besar, nilai A dia mesti kecil. Kalau bukaan graf ni kecil, nilai A dia mesti besar. Kena ingat yang tu. Ingat itu je. A kecil, bukaan graf besar. A besar, bukaan graf dia jadi kecil. Dia terbalik. Satu besar, satu kecil. Satu kecil, satu besar. Yang ini saya dah buat sedikit nota kat sini. Kesan perubahan nilai A terhadap fungsi kuadratik. Semakin besar nilai A, semakin kecil bukaan graf fungsi kuadratik. Boleh salin ni. Nak salin apa? Kesan perubahan nilai A terhadap graf fungsi kuadratik. Awak tulis semakin besar nilai A, semakin kecil bukaan graf. Dah siap salin? Sikit lagi. Salin ini je. Kesan perubahan nilai A terhadap graf fungsi kuadratik. Semakin besar nilai A, semakin kecil bukaan graf dia. Okay? Dah? Dah. Alright. Okay, nilai A kat sini kan, yang dalam kotak hijau. Nilai A menentukan bentuk graf. Apa bentuk graf kita? Apa bentuk graf kita? Bentuk graf kuadratik. Apa bentuk graf kita? Ada dua kan? Senyum atau masam. Kita ada graf. Kita ada graf senyum atau graf masam. Sekejap je. Kita ada graf senyum dan kita ada graf masam. Graf senyum ni A dia berapa? Graf masam ni A dia berapa? Kalau graf senyum A mesti Positif. A mesti positif. Kalau graf masam A dia mesti Negatif. negatif. Tengok. Negatif. Tengok dua graf kat bawah ni pula. Dua graf dekat bawah ni. Yang mana A positif, yang mana A negatif? Graf pertama, graf kedua. Graf Pertama positif. Graf kedua masam. Yang kedua tu masam, so negatif. Graf yang pertama ni A dia positif. Graf yang kedua ni A dia negatif. Dah faham dah tu. Lepas tu tengok pula hijau dengan purple ni. Graf dia ada dua. Hijau dengan purple. Kalau hijau, A dia kecil. Kalau yang ni Kecil. Hijau ni kan bukaan dia besar. So bila bukaan graf ni besar, nilai A dia kecil.
Yang warna purple ni bukaan graf dia kecil daripada yang warna hijau. So maksudnya nilai A dia besar. Okay, macam itulah dia bila kita tengok graf. Okay, bila dia suruh bandingkan dua graf tu, tengok bentuk graf dia. Okay, mula-mula tengoklah dia graf positif ke graf negatif. Okay, bila dah tahu positif dan negatif, kita tengok pula nilai A dia tu besar atau kecil. Okay, okay, setakat ni boleh? Faham setakat ni? Boleh ke? Faham. Okay, boleh faham. Okay. Okay, can I get suara? Kenapa angkat tangan? Ada nak tanya soalan? Silap, okey. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, seterusnya, okay, tadi kita dah tengok nilai A. Nilai A tu yang tentukan graf kita besar, bukaan graf kita tu besar atau kecil. Okey, yang seterusnya kita tengok nilai B pula. Okey, nilai B dia menentukan kedudukan paksi simetri. Awak tahu tak dia apa dia paksi simetri? Apa Paksi dia ni? simetri tu dia macam apa? Kalau kita bentuk satu tu Dia mesti ada potongan membahagikan dia. senyum dengan masam tu. Dia membahagikan tu. Dah, dia membahagikan. Mesti ada potongan dia. Saya potongan dia kan. Okay. Kalau awak belajar dalam tajuk apa tu? Aduh, penjelmaan. Penjelmaan kan? Paksi simetri. Ada kan? Tak ingatlah tajuk form 1 sampai form 3 ni saya pun tak ingat. Okey, paksi simetri ni maksud dia ada satu garisan yang dia membahagikan kita punya gambar rajah tu kepada dua bahagian yang sama besar, sama saiz. Okey, paksi simetri, paksi simetri tu dia adalah satu garisan yang membahagikan, membahagikan kalau kita ke sekarang ni ada graf lah. Dia membahagikan graf tu kepada dua bahagian yang sama besar. Yang sama besar. Kalau tengok pada graf yang pertama ni, nampak tak garis halus? Dia warna biru. Biru ke purple ni? Garis halus. Garis halus ni lah paksi simetri. Dia bahagikan graf kita pada dua bahagian. Dua bahagian. Tukar kejap. Sebelah sini, ni bahagian pertama, yang ini bahagian kedua. So kita tengok saiz dia. Ni paksi simetri 2 sampai 4, berapa nombor yang dia ambil? 2 sampai 0 dekat sini, berapa nombor yang dia ambil? Sama kan? 2 sampai 4, 2 nombor. Okey, jarak dia 2 kat sini. 2 sampai 4 ni jarak dia 2. Lepas tu yang 2 sampai 0 ni pun jarak dia 2. Okey, jadi paksi simetri tu dia membahagi graf kita pada dua bahagian yang sama besar dengan sama saiz. Farhana jawab transformasi isometri. Ya, betul. Okey, yang ni semua saya ambil daripada buku teks. Okey, semua daripada buku teks. Okey, kita tengok kalau graf kita graf senyum. Okey, semua ni graf senyum. Atas ni graf senyum. Okey, kalau B dia lebih besar dari kosong. Okey, B dia lebih besar daripada kosong. Okey, daripada fungsi kuadratik tu, okey, nilai di hadapan X tu positif. Okey, lebih besar daripada kosong ni maksud dia nilai dia positif. Bila B positif, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, ni paksi Y. Okey, yang ni paksi Y. Fx ni adalah paksi Y. Okey, sebab kita graf fungsi, jadi paksi Y kita tu kita tak letak Y. Kita akan gantikan dengan fungsi yang kita guna. Kalau dia Fx, Fx lah. Okey, kalau Gx, awak tulis dekat sini Gx. Jangan tulis Y. Okey, sebab kita graf fungsi. Okey, yang ini paksi Y kita. Fx ni adalah paksi Y. Okey, bila B dia positif, paksi simetri yang garisan putus-putus ni dia akan berada sebelah kiri paksi Y. Okay, sebelah kiri paksi Y. Kalau B dia negatif, dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Ni garisan putus-putus. Okay, paksi simetri. Okay, dia akan berada
di sebelah kanan paksi Y, dan kalau B dia kosong, dia akan berada pada paksi Y. Okay, pada paksi Y. Dan biasanya, B kita ni adalah nilai X titik minimum atau titik maksimum. Dah belajar kan? Titik minimum, titik maksimum kan? Dah belajar belum? Dah. Dah. Okay, so kalau kita ada titik, penting lagi kat sini. Okay, kalau kita ada titik minimum, kita akan tulis kat sini koordinat X, koordinat Y. Sama juga kalau titik maksimum. Okay, kalau titik maksimum pun kita akan tulis koordinat X dan koordinat Y. Okay, pada titik minimum dengan titik maksimum ni, koordinat X ni, dia adalah nilai untuk paksi simetri. Boleh ingat? Boleh ingat? Boleh ingat tak ni? Okay, koordinat X pada titik minimum dan titik maksimum dia adalah paksi simetri. Jadi kalau soalan dia tanya persamaan paksi simetri, okay, persamaan paksi simetri. Okay, persamaan paksi simetri, awak akan tulis X sama dengan apa? Kalau pada graf tu dia berada pada 4, so awak akan tulis X sama dengan 4. Okay, ataupun X sama dengan negatif 3. Itu persamaan paksi simetri. Kita akan ambil koordinat X. Okay, lepas tu kita akan tulis lah. X sama dengan 4, X sama dengan negatif 3. Okay, kita tengok di mana titik minimum kita atau titik maksimum. Okay, yang atas ni kalau graf positif. Okay, kalau graf negatif, AA negatif kan, graf kita dah jadi graf masam. Okay, graf masam, yang ini dia terbalik. Kalau B kita positif, dia akan berada sebelah kanan paksi Y. Kalau graf senyum tadi, B positif, dia akan berada sebelah kiri paksi Y. Tapi bila graf masam, B yang positif dia akan berada sebelah kanan paksi Y. Untuk yang B negatif pun sama. Untuk graf masam dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey. Untuk yang B sama dengan kosong dia sama. Dia akan berada pada paksi Y. Dua-dua tu akan berada pada paksi Y. Sama ada graf senyum ataupun graf masam. Okey, boleh? Boleh tak ni? Boleh. Jadi Boleh ke? Aiman cakap apa? tak, so jadi macam ni, jadinya kalau graf tu senyum positif di sebelah kiri and negatif on sebelah kanan, so yang graf masam tu positif kanan, negatif kiri macam tu Ya, betul. Okay. Ingatlah yang tu. Yang ni nota yang ni awak boleh salin ada dalam buku teks. Okey, nota yang ni. Boleh salin lah dalam buku teks. Okey, semua jawab boleh. Okey, dah pukul 12. Okey, next. Apa dia? Okey. Next. Kan kita punya persamaan kita ada nilai ABC kan? Okey, C untuk pintasan Y. So, apa dia pintasan Y? Pintasan Y bila graf tu bersilang dengan paksi Y. Okay, kalau ikut contoh yang A ni dia bersilang di sini. Okay, tempat persilangan. Contoh yang B dia bersilang di kat sini lah. Okay, dia bersilang pada paksi Y. Itu tempat persilangan dia ni, dia bersilang dekat sini. Okay, jadi pada fungsi kuadratik ataupun persamaan kuadratik atau apa lagi? Ungkapan kuadratik, okay, nilai C tu dia mewakili pintasan Y. Okay, nilai C ni mewakili
pintasan Y. Apa dia pintasan Y? Graf. Okay, graf bersilang dengan paksi Y. Okay, dengan paksi Y. Okay, graf bersilang dengan paksi Y. So, terus dia tulis nilai C. Kita tengok pada graf tu. Bila dia, okay, kita dah kenal pasti dekat mana dia bersilang. Kita pun terus je tulis koordinat C kat sini lah. Okay, kita ambil koordinat Y sahaja. Koordinat X tak payah ambil. Okay, cuma ambil koordinat Y sahaja. Okay, boleh? Boleh je. Boleh je. Okay, dah habis dah. Okay. Apa peranan A, nilai B dan nilai C dalam fungsi kuadratik kita? Okay, nilai A, dia tentukan apa? Bukaan graf kita besar atau kecil. Nilai B, dia tentukan kedudukan paksi simetri. Okay, sebelah kanan graf, sebelah kanan paksi Y, sebelah kiri paksi Y ataupun pada paksi Y. Dan nilai C, dia mewakili paksi Y. Okay, pintasan Y. Itu fungsi nilai A, nilai B dan nilai C. Okay, seterusnya. Okay, kita nak membentuk fungsi kuadratik berdasarkan situasi. Okay, situasi ni dia bagi soalan tu dalam bentuk ayat. Contoh dia macam ni lah ni. Cuba teka umur saya. Apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri, kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya, hasilnya ialah 72. Okay, dia bagi dalam bentuk ayat, awak kena tukar dalam bentuk ayat matematik. Awak tahu tak tu apa dia ayat matematik? Banyaknya saya biarkan dia. Awak tahu tak apa ayat matematik? Formula yang ke atas tu. Formula ke atas ni. Dia ni ayat matematik tu dia ayat matematik tu maksud dia kita tukar ayat-ayat dia ni dalam bentuk ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi, ada sama dengan. Macam tu. Okay, macam kat atas ni ini bentuk persamaan kuadratik. Okay, bentukan persamaan kuadratik. Kalau ayat matematik tu contoh. Okay, 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu ayat matematik. X tambah Y sama dengan 8. Ayat matematik. Okay, ayat matematik. Dia janji ada simbol operasi tambah, tolak, darab, bahagi sama dengan. Okay, bila ada semua simbol matematik ni, okay, dia dah jadi ayat matematik. Ni contohlah, ni macam ni nak tulis ni. Macam mana kita nak tukar pada ayat matematik? Apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri. Umur saya, katalah X. BX. Aiman bagi jawapan. Fx super 2. AX kuasa 2, 16. BX 21X. Mari kita baca balik. Maksud saya yang 21X tu 21 kali tu. 21 kali. Kau tengoklah dulu betul-betul Man. Kan? Darab 21, sorry. Allah Akbar. Aku rasa salah. Kena buat tengok betul-betul. Umur saya tu, tak kisahlah berapa umur dia. So dia X kali 2 lah kan? Ya. Umur saya dengan darabkan umur saya. Okay, kat sini perkataan dia darabkan. Umur saya dengan umur saya. So umur saya, kita wakilkanlah dia dengan X. So X darab X. Okay, kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya. So tolak 21 darab X. Hasilnya ialah 72. Dia dapat dah satu persamaan kuadratik lah dekat sini.
Okay, sebab X darab X tu dia adalah X kuasa 2. Okay. Bagi tahu umur pun macam tu. Alah, contoh saja awak nak suruh kawan awak kira umur. Tak nak bagi tahu direct terus. Pandai lah awak buat ayat tu. Okay, macam itulah. Okay, ni dia nak bagi contoh situasi. Okay, situasi daripada ayat-ayat biasa tu kita tukar dalam bentuk ayat matematik. Okay, yang ini ayat matematik. Okay, kalau yang ni, saya nak buat. Encik Ganesha merancang untuk membuat 2 jenis kad yang digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad tersebut, okay, yang kecil ni 4 segi sama X dengan X. Panjang dengan lebar, X dengan X. Segi tepat, panjang dia 2X tambah 1, lebar dia X. Okay, bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini. Luas. Kalau luas segi 4, apa dia luas segi 4? Kalau guna tumbuk ni. Aduh, bagi kawan berfikir je, kesian kawan dia sama kan, kesian kawan dia. Okay, balik pada soalan ini. Okay, luas segi 4 sama. Kita nak dapat, kita nak jawab soalan A. Soalan A. Luas yang kecil dia, luas segi 4, panjang darab lebar. So segi 4 sama. Okay, yang ni segi 4 sama ni. X kuasa 2. X kuasa 2 kan? X darab X. Okay, X darab X. Dia kata jumlah luas. So bila jumlah, apakah simbol matematik yang kita guna? Jumlah. Dari kawan bagi tu tambah. Okay, kawan bagi jawapan. Okay, tambah dengan apa? Tambah dengan yang lagi satu. 2X tambah 1 darab dengan X. Okay, sekejap ya, saya tengok dekat ruangan chat tu tambah-tambah. Okay, betul semua. Ya. Okay, dia kata bentuk satu ungkapan. Jadi ini tak habis lagi. Okay, ungkapan kita ni belum habis. Jadi kena dah selesaikan X darab X, X kuasa 2. X kuasa 2 tambah apa tu? 2X darab X, 2X kuasa 2 tambah 2X. Betul tu? So jawapan X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2, 3X kuasa 2 tambah 2X. Itulah ungkapan dia. Okay. Lepas tu soalan B, diberi jumlah 1 darab X, X je. 1 darab X, X kan cikgu? Yalah. Salah. Okay, X saja. So jawapan betul tak tu? Kita tak kira tu. X darab X, X kuasa 2, 2X. X, 2X kuasa 2. Ya betul. 3X kuasa 2 betul lah. 3X kuasa 2 tambah X kan? Okey, itu ungkapan kita. Ada yang alert. Cikgu syok sendiri. Okay, B. Jumlah luas kedua-dua kad ialah 114. Bentuk satu persamaan kuadratik. So kita ambil lah yang tadi tu. Okay, daripada ungkapan kuadratik untuk soalan A tu. Kita ambil je jawapan dia. Ambil jawapan dia 3X kuasa 2 tambah X sama dengan 114. Okay, tulis dulu. Okay, daripada ayat dia tu kita tukar dulu dalam bentuk ayat matematik. Okay, dia nak persamaan. Bila dia nak persamaan, apa nak buat dengan 114 tu? Bila dia nak persamaan. Cikgu Faz dah ajar belum? Dia pindah ke depan. Ya, pindahkan 114 tu ke sebelah kanan. So pindah jadi apa? Negatif. Okey, 3X kuasa 2 tambah X negatif 114 sama dengan Kosong. itulah. Okey, dia kata bentuk satu persamaan kuadratik. Inilah persamaan kuadratik dia.
Okay, dalam sebutan X, ini ada sebutan X dia, ni ada X dia. So kita dah jawab dia punya soalan. Okay, boleh? Sekarang dah pukul berapa? 12. Boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh. Setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. So kita ada berapa lagi slide? Kita ada lagi 4 sahaja slide kita. Untuk hari ini. Nanti hari Khamis kita buat aktiviti. Hari Khamis kita buat aktiviti. Okey, yang ni punca. Tadi ada dah yang bagi tahu saya punca. Cari punca. Cikgu Faslina dah ajar belum? Cari punca macam mana? Dah. 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 Macam mana cari punca? Macam mana kita nak buat kita cari punca? Kalau dia bagi graf. Kalau dia bagi graf, macam ni, kat bawah ni dia bagi graf. Mana kita nak dapat punca dia? Mana yang lain ni? Soalan ni, soalan pula ni contoh. Contoh. Kita nak cari punca daripada graf yang dia bagi. Mana nak dapat? Dekat paksi X. Ya, pada paksi X dia. Pada paksi X. Tengok graf tu, kat mana dia bersilang dengan paksi X. Kat mana dia bersilang dengan paksi X. Itulah punca dia. Punca untuk apa? Punca fungsi kuadratik dia. Kalau dia tak bagi graf, dia bagi fungsi kuadratik, nak dapatkan punca, awak akan buat pemfaktoran. Ingat lagi nak buat pemfaktoran? Ingat lagi nak buat pemfaktoran? Okey, sebelum hari Khamis, besok boleh tengok balik. Okey, apa dia pemfaktoran? Okey, contoh kat sini. Tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, daripada persamaan kuadratik, dia jadikan graf. Bila dia jadi graf, automatik paksi Y dia adalah Fx. Fx. So tengok daripada graf ni. Mana punca dia? 4. Punca dia dekat sini. Tempat graf tu bersilang dengan paksi X dan juga di sini. Dekat sini. Yang ini sebelah kiri kan? Boleh tak nampak pula nombor dia? Daripada sikit. Tempat dia bersilang dekat sini. So, nombor dia negatif 4. Jadi punca negatif 4. Yang sebelah kanan, apa nombor dia ni? Dia di antara 1.5. 1.5. 1/5. 1.5. 1.5. Graf yang pertama. Kalau graf yang kedua, punca Negatif 1 dengan 4. negatif 1 dengan 4. Ini dia bagi graf. Senang kita dapat daripada graf. Kita tengok graf tu bersilang dengan paksi X. Kita pun tahulah jawapan dia apa. Ni paksi X. Dia bersilang sini dengan sini. Yang ni dia bersilang dekat sini dengan sini. Kalau dia tak bagi macam ni. Dia tak bagi graf. Dia bagi persamaan kuadratik dan dia bagi nilai X. Bagi nilai X. Dia suruh awak pula tentukan nilai X yang dia bagi tu, nilai X yang dia bagi tu punca ataupun tidak bagi persamaan kuadratik. Bila soalan macam ini, apa yang awak buat? Awak gantikan X yang dia bagi tu dalam persamaan. Dalam persamaan. Contoh. Ni kan, 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Mula-mula kita buat
InsyaAllah. Sila tutup mic. Itulah. Bila kalau siapa yang guna handphone tu kan tekan sikit je dia dah ni kan. Okay, kita balik sini. Okay, yang pertama kan kat sini dia bagi X sama dengan 1. Jadi awak gantikan X, 2X kuasa 2. X ni awak ganti dengan 1. 7X. X ni awak ganti dengan 1. Okay, semua tempat X sahaja awak ganti dengan 1. Kalau dia tak ada X, tak payah ganti dengan 1. Okay, so 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3. Tempat X ganti dengan 1, dia jadi 2 darab 1 kuasa 2 tolak 7 darab 1 tambah 3. Tekanlah kalkulator, awak akan dapat jawapan dia negatif 2. Okay, sebelah kiri tau. Ni awak kira untuk yang sebelah kiri. Okay, ni. Okay, yang ini kiri. Yang ini kanan. Okay, kita ganti tadi sebelah kiri. Okay, yang kita ganti ni tadi sebelah kiri. Okay, jawapan sebelah kiri kita negatif 2. Jawapan sebelah kiri negatif 2. Sebelah kanan kosong. Tak sama kan nombor dia. Okay, negatif 2 dengan kosong. So, bila nombor sebelah kiri dengan nombor sebelah kanan tu tak sama. Okay, ingat. Nombor sebelah kiri dengan nombor sebelah kanan tak sama. Okay, bila tak sama, dia bukan punca. Siapa yang bukan punca? X sama dengan 1. Okay, X sama dengan 1 tu bukan punca untuk persamaan 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3 sama dengan 0. Okay. Okay, lepas tu kita gantilah pula dengan X sama dengan 3 ni sebab dia bagi 2 nilai X kan. Okay, so gantilah lagi X sama dengan 3. Bila kita ganti X sama dengan 3 dalam persamaan yang sama, okay, jangan tukar persamaan lain. Okay, persamaan yang sama bila kita kira, okay, yang ni sebelah kiri. Okay, kita ganti tadi sebelah kiri, sebelah kanan kita tak buat apa-apa pun. Ini sebelah kanan. So bila kita ganti, kita dapat kosong. Kiri kosong, kanan pun kosong. Mana kita tahu kanan ni kosong? Mana tahu kanan tu kosong? So memang dah ada dalam persamaan tu. Dah ada dalam persamaan tu. Persamaan ni 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3 sama dengan kosong. Okay, kosong ni lah kat sini. Okay, sebab sebelah kanan tu kita tak buat apa-apa. Yang kita kira tadi di sebelah kiri. So bila kanan dan kiri sama, punca. Okay. Apa dia yang punca? X sama dengan 3. Okay, X sama dengan 3 punca bagi persamaan 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3 sama dengan 0. Okay, boleh tak ni? Boleh tak? Nak tahu Boleh. punca? Tahu punca kan? Boleh. Okay, bila nak tahu punca, nilai sebelah kiri dengan nilai sebelah kanan mesti sama. Kalau dia tak sama, kiri dengan kanan, dia tak sama, dia bukan punca. Okey, yang ni bab pemfaktoran dah. Siapa ingat bab pemfaktoran? Siapa ingat bab pemfaktoran? Ya, pemfaktoran tu dia macam bahagi ke macam mana? So daripada satu line tu 5 tu berapa? Darab berapa? Lepas tu entahlah. Pemfaktoran tu kan yang dia bagi persamaan lepas awak buka dua bracket ni sama dengan kosong. Oh iyalah. Okey, contoh. Contoh yang pertama tu kan X kuasa 2. Kita ambil yang pertama. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Sama dengan kosong. Saya tak tahu lah cikgu sebelum ni, cikgu masa home tu ajar pemfaktoran macam mana. Yang biasa guna yang X ni pangkah ni. X kuasa 2. Lepas tu macam mana nak dapat 6? 3 darab 2. Dapat 6. Lepas tu yang ni awak darab silang. Okay, sebelah sini awak darab silang. X darab dengan 2. Awak akan dapat 2X. X darab dengan 3. Awak akan dapat 3X. Kita nak negatif 5X dekat sini. So mestilah negatif dengan negatif kan? Ni tambah tau. Yang hujung sekali ni kita tambah. Yang ni kita darab.
So negatif 3 darab negatif 2. Baik, nak. Lepas tu nak tulis jawapan dalam bracket tu, X tolak 3, X tolak 2 sama dengan 0. X sama dengan 3, X sama dengan 2. Ada tak cikgu ajar dia macam ni? Finally baru ingat. Ada tak dulu cikgu ajar macam ni? Saya pun tak pasti dulu cikgu ajar yang X ataupun cikgu ajar yang guna kotak. Itulah nama dia, pemfaktoral. Inilah nama ni yang kat sini yang ada dua bracket, yang ada dua bracket dan sama dengan kosong. Dekat sini ni nama dia pemfaktoral. Atas ni cara nak dapat. Cara nak dapat jawapan yang dalam bracket. Okay, boleh? Dah ingat belum? Tak ingat. Ada tak cikgu ajar pakai kalkulator? Pemfaktoran pakai kalkulator, ada tak? Ada tak ada? Klik-klik tak ingat dah. Ada cikgu. Cikgu tak faham cikgu nama dia cikgu. Yang mana? Yang Ni. yang merah tu. Ni, yang conteng-conteng ni. Ni. Ini saya ambil daripada soalan yang pertama ni. Okay. Ni baru bising. Okay, ni soalan yang pertama. Okay, persamaan dia X kuasa 2. Je. Apa dia? Apa yang cakap tadi? Tak ada apa. Ha? Tak ada apa pula? Okay. Okay, soalan yang pertama ni. Kita buat yang X ni, yang pangkah. Okay, yang pangkah. Dekat depan ni, kita nak dapat X kuasa 2. Yang tengah ni, kita nak dapat 6. Yang ketiga ni, kita nak dapat negatif 5X. Okay, mana semua ni? Dari mana datang X kuasa 2, 6 dengan negatif 5? Daripada persamaan. Okay, persamaan yang dia bagi dekat atas ni. Okay, nak dapatkan X kuasa 2. Berdarab apa? X. X darab X. Kita akan dapat X kuasa 2. Okay, nak dapatkan 6. Nak dapatkan 6. 2 nombor, bila awak darab dapat 6. 2 dengan 3. Okay, 2 dengan 3. 1 dengan 6 pun boleh. Tapi kalau kita ambil 1 dengan 6, kita nak dapatkan negatif 5. Nanti dia boleh je main dengan nombor-nombor ni. Okay, tak ada masalah pun main dengan nombor-nombor ni. Okay, lepas tu kita nak dapat kat sini 5X. Nak dapatkan yang belakang ni, awak darab silang. X yang ni darab dengan 2. X yang ni awak darab dengan 3. So X darab 2 dapat 2X. X darab 3 dapat 3X. Yang belakang ni kita tambah. Yang belakang ni kita tambah. Okay, yang belakang ni kita tambah. So kita nak dapatkan negatif 5X, maksudnya negatif 2X tambah negatif 3X. So kita dapatlah negatif 5X. Dah ada semua ni. Okay, dah dapat dah. Awak pun masuklah dalam bracket. X tolak 2, X tolak 3 sama dengan 0. Okay, mana datang ni? Tolak-tolak ni. Okay, letak depan nombor 2, letak depan nombor 3. Okay, bila yang dalam bracket tu, nak masukkan dalam bracket, kita guna yang kat depan ni je. Okay, yang saya buat kotak warna purple tu. Buat macam tu je. Okay, soalan. Bila soalan ni dia kata tentukan punca. So kita kena dapatkan nilai X dia. So yang ni kita buka lah. Keluarkan daripada bracket. X tolak 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Okay, negatif 2 ni kita pindah sebelah kanan. Yang kedua ni, bracket yang kedua, X tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Okay, negatif 3 pindah sebelah kanan. Jadi positif 3. Dapat jawapan ni. Okay, boleh? Boleh. Boleh? Yang lain boleh? Boleh. Boleh. Okay.
Okay, kalau soalan B ni, dia ada pecahan. Apa nak buat dengan pecahan? Kena hilangkan dulu pecahan dia. Kena hilangkan dulu pecahan. Kita tengok, contoh kat sini. Ni, dia ada 7/2. Kita mesti hilangkan pecahan ni. So, bila nak hilangkan pecahan ni, semua sekali. Okay, semua sekali ni, persamaan asal dia tu, awak akan darab dengan 2. Okay, darab dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab bawah ni 2. Kalau bawah tu 3, semua sekali awak darab 3. Kalau bawah tu 5, semua sekali awak akan darab dengan 5. Jadi X kuasa 2 darab 2. Dapatlah 2X kuasa 2. Okay, lepas tu 7/2X darab 2. Kita akan dapat 7X. Okay, macam mana dia pula dapat 7X tu? Macam ni lah. Okay, 7/2 darab 2. 1, 2 dekat atas. 1 lagi 2 dekat bawah. So, bila nombor yang sama, ada atas dengan bawah, kita boleh cancel. So, cancel ini tinggal 1, kat sini tinggal 1. 7/1 darab 1, kita dapatlah 7. Okay, dapatlah 7. Itu 7X. Lepas tu 2 darab 2 dapat 4. Okay, sebabnya dia suruh cari punca, tentukan punca. Jadi 4 ni kena pindah masuk ke sebelah kanan. Pindah masuk ke sebelah kiri. Okay, so, pindah masuk ke sebelah kiri, daripada positif dia akan jadi negatif. Okay, 2X kuasa 2 tambah 7X kalau 4 sama dengan 0. Okay, tengok pula persamaan ni. Boleh tak kita kecilkan? Tak boleh sebab ada nombor 7. 2 dengan 4 memang boleh kecilkan, bahagi 2. Tapi 7 dia tak boleh bahagi 2. So persamaan ni tak boleh kecilkan. Okay, bila dia tak boleh kecilkan, awak teruslah buat pemfaktoran dia. Okay, lepas tu dapatkan nilai X dia. Okay, boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okay? Okay, so terima kasih semua yang ada dah masuk kelas hari ni. So kita jumpa lagi hari Khamis. Okay, link saja. Terima kasih Cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. sama. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.